Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini subjek MPU 21032, Penghayatan Etika dan Peradaban. Pensyarah kami bagi subjek ini ialah Encik Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Untuk kali ini, kumpulan kami ditugaskan untuk membuat satu dokumentari tentang jenayah cyber. Dalam kumpulan kami ini terdiri daripada 4 orang. Pertama sekali, saya sendiri, Faris Haikal bin Feroz Kanun. Nombor metrik saya 10DTK22F1036. Dan saya pula Muhammad Lukman Hakim Muhammad Zazri. Nombor metrik saya ialah 10DTK22F1044. Dan nama saya pula Muhammad Asif Fahmi bin Ahmad Ustazaf dan nombor metrik saya 10DEP22F1002. Dan dari saya Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli. Nombor metrik saya adalah 10DP22F1006. Dalam dunia yang serba canggih ini, terdapat pelbagai perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia sekalian. Perkembangan teknologi ini telah memberi banyak kebaikan untuk kehidupan seharian kita sebagai manusia, dan selain itu, perkembangan ini juga telah memberikan banyak kesan buruk kepada kita semua. Antara kesan buruk perkembangan teknologi yang rancak sekarang adalah perkembangan jenayah melalui teknologi ataupun dikenali sebagai jenayah melalui cyber. Jenayah cyber adalah aktiviti-aktiviti jenayah yang dilakukan melalui penggunaan internet, sebagai contohnya berjudi online dan juga mengugut mana-mana manusia melalui contohnya penggunaan media sosial. Dalam dokumentari kami ini, kami akan mengenal pasti akan kesemua jenayah-jenayah cyber ini, bagaimana kesannya terhadap masyarakat global dan juga tidak terasing kesannya juga kepada masyarakat Malaysia. Baik, terima kasih kepada Faris kerana memberi pengenalan tentang topik ini. Saya Muhammad Lukman Hakim akan meneruskan dokumentari ini dengan menerangkan punca-punca dan kesan-kesan jenayah cyber. Antara punca-punca terjadinya jenayah cyber adalah identiti penjenayah mudah disamarkan. Ini kerana penjenayah boleh menggunakan informasi yang palsu ataupun yang dicuri dan menyamar menjadi orang lain. Justeru dapat mengaburi jejak digital mereka sekiranya mereka ditangkap. Selain itu, kebanyakan netizen juga masih bersikap alpa dan kurang pengetahuan terhadap ancaman jenayah cyber. Mereka menjadi mangsa yang senang ditipu dan dipengaruhi oleh penjenayah cyber. Bukan itu saja, kewujudan alam maya memberikan penjenayah jangkauan global kerana kegunaan internet yang serba berleluasa di seluruh dunia. Dengan ini, mereka dapat melakukan jenayah terhadap ramai mangsa tidak kira lokasinya. Akhir sekali, bagi punca jenayah cyber, kemajuan teknologi yang pesat kebelakangan ini seperti Artificial Intelligence ataupun dikatakan sebagai AI dapat memperdayakan mangsa dengan pelbagai cara yang baharu dan amat susah untuk dikecami. Seperti contoh, dapat menjana suara tiruan, gambar tiruan dan informasi palsu. Dengan punca-punca yang dinyatakan tadi, memang banyaklah kesan-kesan jenayah cyber terhadap masyarakat setempat. Antaranya ialah ia dapat menjatuhkan maruah seseorang individu. Penjenayah cyber boleh mendedahkan informasi peribadi dan sulit seperti dokumen kesihatan, kewangan dan menyamar menjadi individu tersebut dan melakukan jenayah atas nama mereka. Kemudian, jenayah cyber boleh mengganggu operasi laman perkhidmatan awam dan sosial media. Mereka boleh menghalang para netizen dari mengakses sosial media, justru memotong kaedah komunikasi. Ia juga menghalang para netizen dari mengakses laman kerajaan seperti membayar cukai, bil, saman dan lain-lain secara atas talian. Seterusnya, kepercayaan orang awam terhadap teknologi akan berkurang. Sikap skeptisisme ini berpotensi menghalang penerimaan kemajuan teknologi dan melambatkan kemajuan dalam pelbagai sektor industri, justeru menjejaskan ekonomi negara. Akhir sekali, mangsa jenayah cyber berpotensi tinggi untuk kehilangan harta mereka. Info akaun bank pribadi mereka boleh digodam untuk melakukan transaksi duit yang banyak ke akaun-akaun penjenayah cyber tanpa pengetahuan mereka. Jangan mengambil kata-kata saya saja. Lihat saja artikel-artikel yang terpapar sekarang. Banyak kelakuan jenayah cyber yang dilapori sejak 10 tahun yang dahulu. Malah, ada saja berita tentang jenayah cyber yang baru saja dilaporkan minggu lepas. Sekarang sampai di sini saja sesi saya. Saya sekarang akan menunjukkan aktiviti sesi temu bual bersama masyarakat setempat yang diadakan oleh rakan-rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Antara jenayah cyber yang popular di zaman sekarang adalah judi dalam talian. Bersama dengan saya untuk sesi temu bual ialah Muhammad Hanzalah, seorang pelajar Politeknik Seberang Perai. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami dalam menjayakan dokumentari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus dengan sesi soal jawab. Pertama sekali, apakah faktor yang boleh mendorong seseorang itu untuk berjudi melalui talian? Pada pendapat saya, faktor seorang melakukan judi dalam talian ialah mudah mendapatkan wang melalui talian dengan cara langsung, tanpa perlu ke pusat judi ataupun ke tempat yang lain untuk takut disaki polis. Itu adalah sebab yang mendorong orang untuk berjudi. Okey, jawapan yang menarik. Seterusnya, apakah kesan-kesan judi secara talian terhadap individu, keluarga dan masyarakat? Kesan kesejudian terhadap individu, keluarga dan masyarakat ialah jika seorang itu berjudi, maka dia akan merosakkan diri sendiri dengan merendahkan harga dirinya, kerana judi itu adalah satu perkara yang haram dari Islam. Kedua, dalam keluarga ialah satu komuniti yang penting dalam kehidupan. Jadi apabila kita menggunakan duit yang itu untuk melakukan judi, manakala sumber yang haram itu akan dilakukan sebagai sumber makanan dalam keluarga, sangat tidak berkatlah. Jadi elakkan perkara tersebut. Dan masyarakat, apabila masyarakat yang selalu berjudi, maka ekonomi negara akan merosak dan perkembangan manusia akan rendah. Itu akibatnya kalau berlakunya perkara tersebut. Jadi dalam sindiket perjudian melalui talian, lebih sukar untuk dipanteras pihak berkuasa. Sebagai seorang pelajar, tadakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekang penularan gejala judi dalam talian? Bagi pendapat saya, judi itu adalah perkara yang buruk. Jadi secara mentalis kita harus berfikir judi tidaklah perlu dilakukan sebab sumbernya halal dan lebih berkat daripada sumber yang haram. Jadi pihak polis haruslah berfikir positif dengan mencari pelajar yang mempunyai masalah atau bertanya mereka tanpa meminta secara paksa ataupun mengugut untuk meminta sebarang pertanyaan ataupun sebuah kes yang telah mereka jalankan sekarang. Jadi pihak polis perlu berfikir lebih positif dan memahami pesalah dan juga menghukum pesalah akibat yang telah dilakukan. Jadi secara ringkasnya, dalam usaha untuk membanteras perjudian online ini, pihak orang awam juga perlu mengambil tindakan lah. Okay, jadi kita ke soalan seterusnya. Ketika anda menggunakan internet, pernahkah anda terjumpa iklan-iklan yang mempromosikan judi online? Mengapakah iklan-iklan sebegini semakin terbuka di internet berdasarkan pendapat pribadi anda? Ya, saya pernah. Ketika saya sedang melalui internet, tiba-tiba terkeluar iklan yang sangat mengganggu. Jadi saya berasa perkara tersebut sangatlah tidak sesuai sebab perkara tersebut sangatlah haram dalam undang-undang. Jadi pada pendapat saya, pihak berkuasa perlulah bersikap tegas terhadap isu ini sebab apabila berlakunya judi dalam talian, ia sangat cepat berkembang daripada judi yang biasa. Okey, jadi sebagai penutup, apakah harapan anda sebagai seorang pelajar, anak muda generasi sekarang untuk masa hadapan di Malaysia mengenai perjudian melalui talian? Harapan saya berharap masyarakat seumuran dengan saya ataupun lebih muda dan tua elakkan daripada memasuki gejala perjudian tersebut sebab judi ini sangatlah tidak baik untuk kesihatan mental dan fizikal. Sebab apabila duit yang ditaruhkan itu hilang ataupun dapat, ia tidak akan berkat selama-lamanya. Itu saja. Okey, dengan itu akhirlah sesi temu bual kami. Terima kasih kepada saudara Hanzalah kerana sudi meluangkan masa dalam menjayakan dokumentari kami ini. Jadi dengan akhirlah temu bual ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asif Fahmi bin Ahmad Ustazah dan saya akan menginterview seorang yang bernama Khairul Afif dan saya akan menanya tentang pancingan data atau scam yang dikenali sebagai scammer yang merupakan jenayah cyber yang paling popular di zaman sekarang. Pada pandangan anda, apakah faktor yang boleh mendorong seseorang itu untuk menjadi seorang pencuri data? Bagi pandangan saya rasa satu ialah sifat, mungkin seperti cemburu, rasa dengam dan ini sahaja. Dan seterusnya, aktiviti pancingan data ini boleh merosakkan seseorang dari segi kewangan. Ini boleh berlaku setelah seseorang itu menekan link yang mencurigakan di internet atau satu panggilan daripada telefon yang palsu. Berikan cadangan anda cara-cara untuk mengelak dari berlakunya situasi tersebut. Saya rasa lebih baik kita
kita perlu ada kempen kesedaran pasal benda ni. Sebab disebabkan bila klik link tu kita boleh automatically macam hilang kewangan ataupun daripada scam ni. Benda ni memang kena diwawarkan kepada semua orang supaya benda ni tak akan berlaku pada masa depan. Okay. Dan akhir sekali, apakah harapan anda dalam usaha membenteraskan aktiviti pancingan data berjaya menjerat pelbagai masa berbeza latar belakang? Bagi saya ini ialah salah satu jejak yang kita patut lalui supaya semua mangsa akan lagi lebih selamat dan negara akan lagi menjadi harmoni dan selamat Untuk duduk dan pelancong boleh datang dengan selamat supaya tidak rasa ragu-ragu untuk membeli secara online semua tu. ya, supaya negara kita ni akan jadi lebih selamat walaupun dari segi apa juga dengan dalam internet. Okey, sekian itu daripada saya menginterview Khairul Afif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita tahu iaitu gejala bully cyber adalah satu jenayah yang selalu berlaku pada media sosial sepertinya adalah Instagram, Twitter dan Facebook. Dia akan selalu berlaku pada orang dewasa, budak remaja dan lain-lainnya. Tanpa mendengar masa lagi, saya akan menemui rakan saya iaitu Muhammad Zai untuk pengumpulan ini. Pada pandangan anda, mengapakah gejala bully cyber sangat berleluasa? Pada pandangan saya, gejala bully cyber ni sangat berleluasa sekarang sebab kemudahan mengakses sesuatu media sosial tu. Macam kita dapat cipta akaun dengan mudah dan kita dapat melakukan satu benda ni dengan secara bersembunyi lah. Kalau kita kena ban pun kita still boleh cipta akaun baru. Betul. Ada lagi? Dah. Macam tu. Seterusnya, cerita palsu tentang seseorang adalah suatu bentuk pemberian cyber. Pada pandangan anda, apakah kesan-kesan situasi tersebut terhadap mangsa? Kesan-kesan yang kita dapat tengok ni macam daripada segi mental dia. Mental dia mungkin akan terganggu, dia mungkin akan jadi bahan ejekan atau zaman sekarang ni orang kata macam meme lah. Dia akan diejek oleh kawan kelas dia mungkin atau pengguna-pengguna media sosial lah. Betul. Kalau jadi meme tu, kalau sampai tahan tu boleh lah. Kalau tak tahan, sah. Terus, dan akhir sekali, apakah cadangan anda bagi memendung jenayah penyebaran berita palsu melalui talian? Kalau kita nak bendung benda ni, rasanya kita kena strictkan untuk login pengguna tu. Kita kena hardkan dia dan kita kena pastikan pengguna ni mengikut faktor dan mengikut peraturan lah supaya dia tak mengganggu orang lain lah. Betul-betul. Kalau tak letak tu memang susah lah. Walaupun sekarang masih berlaku pun, tapi kalau letak macam tu mesti berkurang berlakunya gejala bully. Terima kasih Zahir untuk mobile ini dan Assalamualaikum. Kesimpulannya, kami bersetuju tentang tajuk yang ditemubualkan. Masyarakat haruslah berwaspada tentang jenayah cyber dan mendidik anak muda daripada melayari laman web yang dilarang agar negara kita dapat hidup tenteram. Sekian sahaja dokumentari pendek dari kumpulan kami. Diharapkan hasil karya kami ini dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi kita perlulah berhati-hati bila menggunakan internet, terutamanya media sosial, agar keselamatan kita dan keluarga kita terjamin. Sekali lagi, diharapkan agar kita semua menjaga keselamatan masing-masing, keluarga kita dan rakan-rakan, dan diharapkan sangat-sangat bahawa dokumentari pendek hasil karya kami ini yang tidak seberapa dapat memberikan kesedaran kepada kita semua. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.